Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani malam ini dan yang pastinya tumpuan dan juga fokus kami terarah kepada apa yang berlaku di sebelah siang tadi. Dewan Rakyat akhirnya berpenghuni hari ini setelah 8 bulan terhenti ataupun mengalami beberapa proses lain akibat darurat dan sebagainya. Akan tetapi banyak perkara yang boleh dibincangkan daripada apa yang berlaku sepanjang hari ini. Justru saya bersama dengan Profesor Ulong, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin merupakan pengerusi Majlis Profesor Negara MPN dan juga pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM. Saya juga turut ditemani oleh Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang, dan Dr. Chandra Muzaffar, penganalisis politik, turut bersama kami pada malam ini. Banyak yang ingin dibincangkan tetapi mungkin saya dapatkan perspektif daripada setiap ahli panel kita malam ini. Rumusan ataupun mukadimah apa yang kita dapat lihat, persepsi pertama terhadap perjalanan mesyuarat khas di Dewan Rakyat pada hari ini. Prof Ulong, adakah terjawab segala persoalan dan juga apa yang kita dapat amati? Prof bijak mengatur ayat dan juga memberikan analogi. Mungkin dapat kita mulakan dengan Prof Ulong dahulu. Terima kasih Zul. Sebenarnya saya lebih merasakan ia sebuah mesyuarat daripada sebuah persidangan parlimen. Kerana kita mengharap-harapkan begitu lama ya untuk persidangan ini diadakan dan riuh rendahnya kita dah jangkakan. Dan ada orang bercakap dah lama tak bercakap, semua nak bercakap. So jadi pada saya apakah isu utama yang mereka timbulkan itu yang dapat kita pegang ialah berkait dengan reaksi kepada kerajaan, bukan sangat pada COVID. Kerajaan. COVID itu adalah alasan atau lapisan yang digunakan untuk mengkritik kerajaan. Dan saya jangka ini akan berterusan kerana kerana episod hari ini adalah satu daripada rentetan episod selama 9 bulan dah ya. Jadi yang kita dapat lihat hari inilah peluahan, perasaan dan juga pandangan, dan masing-masing mempunyai pandangan sendiri. Jadi kita dapat lihat, saya nak sebutlah sikit tentang slogan kerajaan gagal ni kan. Jadi saya tunggu-tunggulah apa dia slogan Parti Pembangkang. Patutnya ialah pembangkang prihatin, tapi tak juga timbul. Jadi ini yang menarik pada saya ya. Kerajaan gagal sebenarnya pembangkang prihatin, dan kalau mereka menggunakan slogan ini mungkin mereka boleh bertindak di akar umbi dengan lebih jelas. Tapi pada pandangan Prof, adakah itu berlaku pada hari ini ataupun rakyat melihat apa yang berlaku dalam mesyuarat khas hari ini ialah perbalahan dua blok pembangkang dan juga kerajaan berbalah dan juga berdebat kerana sudah lama tidak bersidang, ataupun bagaimana Prof? Saya tak lihat ini satu perdebatan. Ini satu meluahkan perasaan tak puas hati. Perdebatan dia mesti ada question and answer. Itu perdebatan. Kalau saya biasa berdebat dululah kan. Tapi saya ingat hari ini bukan berdebat sangat. Hari ini ialah penyataan oleh ahli-ahli politik, ketua parti, kemudian dalam pertimbangan termasuk Tun Mahathir sendiri. Ya, dia mengaku dia dah 2 kali gagal. Jadi macam tu, ini perkara-perkara baru yang saya dengar diluahkan oleh bekas Perdana Menteri kita. Jadi saya rasa orang ramai melihat ini sebagai satu hiburan lah. Menarik pada mereka. Ya. Tapi ya, itu pandangan Prof Ulong dan beliau sudah pasti ada analogi dan juga dapatan beliau sendiri. Tetapi Dr. Siva Murugan Pandian, bagaimana rakyat menunggu juga, sudah pasti ahli parlimen juga menunggu untuk masuk ke Dewan Yang Mulia itu. Akan tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh pemerhati budaya dan juga politik, iaitu Saudara Hishamuddin Rais ketika saya temu bual beliau dalam dialog 3 penjuru minggu lepas. Ini adalah masa kita berperang. Berperang dengan COVID-19, berperang dengan masalah ekonomi dan juga masalah rakyat dan juga percaturan politik. Sudah pasti apabila kita berperang, kita perlukan solusi yang lebih besar. Perlu ada negarawan di dalam Dewan Yang Mulia itu. Dan sudah pasti juga kita perlukan solusi yang tuntas dan juga menyeluruh. Malah beliau mengatakan bahawa apa yang jadi Dewan Rakyat akan menyerlahkan sifat insaniah ataupun kebinatangan seorang ahli politik dalam menyelesaikan masalah pada hari ini. Itu analogi beliau. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, Dr. Siva Murugan Pandian, bagaimana pengamatan doktor apa yang berlaku sepanjang hari ini?
Bagi saya, kalau kita perhatikan tingkah laku gelagat ahli politik di dalam Dewan tidak mengejutkan, tapi yang mengejutkan adalah keputusan untuk mengumumkan tidak dilanjutkan ordinan darurat dan juga bersetuju untuk memastikan proklamasi darurat berakhir pada 1 Ogos. Itu mengejutkan sebelum dimulakan perbahasan, dan dari sudut tindak tanduk dan juga dari segi apa saja yang kita lihat berlaku di dalam Dewan, itu merupakan satu yang lumrah, sudah menjadi satu kebiasaan apabila Parlimen bersidang. Saya rasa itulah yang akan kita lihat, kerana di situlah wujudnya soal rasa tanggungjawab ke atas mengurus persepsi dan juga memastikan bahawa mereka yang melihat juga akan terpengaruh dari sudut emosi mereka. Tapi yang lebih penting di sini adalah apakah mereka mahu sekadar menjadi aktor politik ataupun political animal dari sudut kebinatangan mereka dari sudut politik, tetapi apakah mampu untuk menunjukkan rasa tanggungjawab ke atas isu sebenar, iaitu isu pandemik COVID-19. Jika itu dapat dilakukan dengan tuntas, pantas serta memahami frekuensi komunikasi yang lebih baik, saya percaya rakyat di luar akan yakin dan percaya kepada apa yang akan berlaku di dalam Dewan untuk 5 hari akan datang. Tapi bagi saya, ini merupakan satu permulaan. Kita akan melihat lebih banyak lagi adegan dan juga drama di dalam Parlimen. Tapi lebih penting adalah apakah soal rakyat akan diberikan keutamaan. Rakyat yang sekarang ni kecewa, marah dan juga rasa tersisih dari apa yang sedang berlaku, apakah akan ada mereka yang committed untuk memastikan apa saja perancangan pemulihan pelan yang mahu direncanakan itu akan memberikan hasil akhir dan juga penambahbaikan ke atas usaha membawa semula rakyat ke dalam alam kebiasaan yang pernah kita alami sebelum ini. Apakah itu akan dilanjutkan dalam proses pemulihan ini? Adakah proses pemulihan sekadar akan melihat kepada sektor kesihatan ekonomi ataupun akan memberikan tumpuan kepada soal konstruk sosial, ataupun pemulihan sebenarnya adalah bertujuan untuk mengikis soal persepsi ke atas kepimpinan dan kerajaan? Tapi dalam aspek itu, dengan apa rentak momentum yang dilakukan oleh ahli parlimen pada hari ini, adakah dapat menjawab dan juga dapat diperhalusi pelan pemulihan dan juga segala apa yang direncanakan dalam mesyuarat khas kali ini? Dr. Chandra, Dr. Siva-Murugan? Ya, bagi saya Perdana Menteri sudah pun membentangkan pelan pemulihan negara. Beliau juga telah mengajak pembangkang termasuk di Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang untuk bersama di dalam blok pelan tersebut. Yang penting di sini adalah akhirnya kita mahu melihat kematangan dari sudut politik. Ia tidak lagi terikat dengan gelagat lama konvensional tradisional, tetapi bergerak ke hadapan dengan mempamir nilai politik berhemah, di mana boleh duduk bersama untuk melahirkan keadaan menang-menang. Saya percaya itu boleh dilakukan jika akhirnya masing-masing memperjuangkan nilai kemasyarakatan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan yang boleh dikembangkan. Setakat hari ini sudah pastilah kita lihat ia masih lagi berkiblatkan kepada soal politik, masih lagi untuk mengurus persepsi ke atas kerajaan untuk melahirkan defisit kepercayaan. Tetapi akhirnya jika masih lagi mahu bergelut dalam soal politik, rakyat saya rasa akan menghukum kedua-dua pihak di dalam pilihan raya akan datang. Dr. Chandra Muzaffar, kalau saya dapat mendapatkan sedikit analisis Dr. Chandra Muzaffar dengan apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat pada hari ini melalui mesyuarat khas Parlimen, benar agak mengejutkan mengenai cerita ordinan darurat itu dihapuskan sejak pada 21 Julai yang lalu. Akan tetapi, adakah ini satu convention ataupun sesuatu praktis yang normal dalam aspek demokrasi, ataupun bagaimana kita perlu fahami sepatutnya perkara itu diuruskan dan juga dimaklumkan kepada Dewan dan juga rakyat secara keseluruhannya, Doktor? Saya nak cuba mengukakan 3 perkara. Pertama, saya kecewa seperti mana juga dengan beberapa wang yang lain, pemerhati politik di negara kita. Dan walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang biasa, kita tiap kali ada persidangan parlimen ini berlaku dan sebagainya, tetapi saya tak boleh menyokong pendekatan sedemikian rupa. Saya kecewa, dan seperti mana juga dengan beberapa wang yang lain, kita ini berhak rasa kecewa. Dan perasaan kecewa itu adalah hukuman terhadap sistem parlimen kita, demokrasi kita. Hukuman terhadap ahli-ahli parlimen,
hukuman terhadap sistem demokrasi berparlimen kita pada keseluruhan. Apa sebabnya? Kerana walaupun kita tahu bahawa ada unsur-unsur tertentu dalam proses perbincang, perbahasan dan sebagainya, ini adalah situasi yang luar biasa. Ini yang harus kita memahami. Ini adalah situasi yang luar biasa bagi negara kita, luar biasa bagi beberapa negara-negara di seluruh dunia. Dan Parlimen harus memain peranan yang sebati dengan situasi yang luar biasa. Peranan yang setanding dengan situasi yang luar biasa. Bermakna mereka harus rise to the standard. Kerana ini bukan keadaan biasa. Yang saya harapkan, dan ini membawa saya kepada hujah yang kedua, bahawa pada hari pertama ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka ini akan menjurus kepada satu suasana, satu persekitaran yang berbeza, di mana mereka boleh bekerjasama, di mana mereka boleh mencari titik-titik pertemuan, di mana mereka boleh cuba mengatasi cabaran yang besar ini. Mesti ada tanda-tandanya pada hari pertama. Tapi tak ada setakat ini. Saya secara terus terang ya, yang saya dengar tadi, yang saya dapat mengikuti tadi dalam televisyen, hanya sebahagian daripada perbahasannya. Dan saya kecewa. Dan saya merasa bahawa tak ada tanda-tanda setakat ni pada hari pertama. Bahawa kita dapat menuju ke satu suasana, situasi yang berbeza di mana boleh wujud satu mekanisme ataupun boleh wujud satu proses di mana dua-dua pihak ini boleh bekerjasama dan kerjasama mereka akan membawa impact, dampak yang besar kepada masyarakat. Dari segi sikap di kalangan rakyat kita dan sebagainya. Ini yang mungkin tidak disedari oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Perbezaan ini, jurang ini, iaitu satu suasana di mana kita tak percaya antara satu sama lain. Ada unsur-unsur etnik. Ini yang saya sungguh sedih. Ada unsur-unsur etnik. Dan saya terus terang dalam soal ini. Sebahagian besar daripada masyarakat bukan Melayu di negara kita ini. Mereka macam tak percaya. Mereka macam kurang yakin pada pemerintah kerana apa yang berlaku pada bulan Februari tahun ini. Iaitu buat kali pertama dalam sejarah mereka, sejarah politik mereka ini, mereka dapat menguasai kerajaan sebenarnya. Mereka dapat menguasai kerajaan. Kalau kita benar-benar kaji secara mendalam, dia punya percaturan, kedudukan mereka, parti-parti politik dan sebagainya. Dan mereka terasa macam inilah kemenangan mereka. Tiba-tiba segala-galanya ubah. DAP khususnya dan keadilan yang sebahagian besar daripada anggota-anggota parlimennya bukan Melayu. Mereka tiba-tibanya mereka tak ada peranan dalam kerajaan. Tetapi di sini saya sungguh kecewa dengan komentar-komentar dan analisis-analisis politik. Kenapa mereka tak terus terang dengan masyarakat berbilang kaum kita ini? Ini berlaku kerana sebahagian besar daripada masyarakat bukan Melayu melalui peti undi mereka. Mereka dah mengambil sikap tertentu yang sudah ada tanda-tandanya sejak pilihan raya 2008. Iaitu mereka macam tolak kerajaan. Tapi pada masa yang sama, mereka mahu penyertaan dan pembagian dalam kerajaan. You cannot have the cake and eat it at the same time. Kerana you dah tolak. Sebab itu you tak ada perwakilan. Kerana you dah tolak. Ini akibatnya. So, bagi bukan Melayu bagi saya. Dan saya terus terang kerana kawan-kawan saya, Profesor Syamsul dan Siva, ya, mereka pun tahu saya selalu terus terang dalam soal ini. Saya ingat kita harus berterus terang bahawa masa ini ada tiba untuk sebahagian besar daripada masyarakat bukan Melayu dan wakil-wakil mereka seperti wakil-wakil DAP dan sebahagian daripada wakil-wakil Parti Keadilan ini
untuk mencari suara hati mereka, damir mereka. Apakah masa depan mereka dan apakah peranan mereka dalam politik ini? Dapatkah kita, dan Syamsul kawan lama saya, dia tak faham ini dengan baik. Dapatkah kita cuba memain peranan dalam membentuk sebuah negara di mana kita menolak sebenarnya sebahagian besar satu dimensi penting dari segi sejarah masyarakat ini. Dan kita harapkan bahawa segala-galanya, okey, yang lain boleh terima. Mereka terpaksa terima kita punya pendirian. Salah pendirian. Dari dulu kita mengatakan pendirian itu salah. Ini membawa saya kepada yang ketiga, saudara pengurusi. Hujah yang ketiga. Bahawa sekiranya kita fikir secara mendalam tentang krisis COVID ini dan krisis ekonomi, masanya dah tiba untuk membuat satu bentuk analisis, wujudkan satu bentuk pemikiran yang lebih mendalam tentang masa depan negara kita. Tentang masa depan negara kita. Dalam soal hubungan etnik, dalam soal sistem ekonomi kita. Dalam sistem ekonomi kita. Sebagai contoh, dan ini sekali lagi menunjukkan kegagalan pihak-pihak tertentu di Parlimen. Dalam ucapannya 2 hari dulu, Perdana Menteri kita dah bangkitkan satu isu yang besar yang sering dibangkitkan oleh pengkritik-pengkritik di negara kita ini. Kali pertamanya Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa we have under-invested in our health care system. Itu memang betul. We have under-invested. Itulah satu daripada sebabnya kita menghadapi masalah ini. Dan kita harus fikir tentang soal-soal ini yang berhubung kait dengan sosioekonomi, our health system. Adakah kita punya investment setakat ini memadai? Dan begitu juga pendekatan kita kepada pendidikan kita. Kerana krisis ini membawa beberapa persoalan-persoalan yang penting tentang sistem pendidikan kita. Yang berhubung kait dengan online learning dan sistem persekolahan dan sebagainya. Benda-benda ini yang harus kita fikir secara mendalam. Benda-benda ini yang Parlimen kita harus bahas. Kerana mereka minta pembahasan. Tapi mereka tak memberi perhatian kepada soal-soal ini langsung. Saya harap dalam tempoh 3-4 hari ini, insya-Allah mereka dapat memberi perhatian kepada soal-soal yang mendalam, yang asas dalam menentukan masa depan negara kita. Terima kasih. Prof Ulong mungkin menjawab dan juga memberikan respon kepada apa yang dihujahkan oleh Dr. Chandra Muzaffar. Ada kalanya rakyat merasakan diskusi seperti ini seakan-akan terpisah dengan apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Kita begitu idealistik dalam perbincangan forum-forum seperti ini, tetapi apabila ke Dewan Rakyat, adakah ia tidak sampai? Sebab akan ada satu cabaran yang cukup besar untuk itu dibincangkan secara menyeluruh oleh ahli-ahli politik, tidak mengira blok di Parlimen. Pada pandangan Prof Ulong. Ya, sebenarnya kita terlalu mengharapkan dalam representative demokrasi, kita pilih wakil rakyat. Kita bukan pilih rakyat pergi masuk parlimen. Wakil rakyat. Dan wakil rakyat ni perjanjian. Perjanjian ni tidak bertulis tapi dalam bentuk undi lah. Kita pilih dia, dapat majoriti, dia masuk. Tetapi apa yang dia nak bincangkan di Dewan Rakyat itu tak pernah berunding dengan rakyat. Setahu saya lah, selama saya tahu pilihan raya, tak pernah dengar wakil rakyat datang tanya kat kampung saya, apa agaknya cerita saya nak sampaikan ke parlimen? Tak pernah. Jadi saya anggap kedudukan wakil rakyat dan juga diskusi antara mereka ini terpisah daripada realiti rakyat. Ini kenyataan yang kita tak dapat elakkan. Jadi kerisauan dan keraguan yang ditimbulkan oleh Dr. Chandra itu memang benar. Bermula daripada gap ini, ya, gap ini. Maka tidak timbullah, misalnya sekarang kita buat plan pemulihan negara. Di Malaysia ni berpuluh-puluh plan dah. Jadi bila saya tengok plan ni, ejaknya PALAN, plan-plan jadinya. Bukan jadi plan. So semuanya plan-plan, ini plan-plan. Kerana sejarah membuat plan ini bermula tahun 50-an dengan draft development plan kita 5 tahun. So tiap 5 tahun kita ada development plan. Ini satu merupakan yang saya panggil dengan rakan-rakan saya di Institut Kajian Etnik sebagai integration platform. Ini integration platform ni yang tidak
angkat hari ini bila kita bincangkan pelan pemulihan negara, walaupun Perdana Menteri mengharapkan ia menjadi satu integration platform, tapi tak kesampaian nampaknya. Alasannya kerana parti-parti bangkang ada agendanya sendiri, atau setiap parti itu ada agendanya sendiri, maka dia lupa nak mencari titik pertemuan di antara agenda-agenda itu. Di sinilah yang dikatakan oleh Dr. Chandra tadi, di mana banyak-banyak sangat bincang ni pun ialah apakah masalah asas, apakah isu asas yang nak dibangkitkan. Jadi pada saya there are structural features lah, struktur-struktur yang tidak membolehkan perbincangan yang diharapkan oleh Dr. Chandra itu berlaku sekarang, kerana ini episod kecil dalam rentetan banyak episod kepembangkangan di Malaysia. Ini a moment in that whole range of debate. Jadi dalam satu konteks ini kita tak boleh mengharapkan sangatlah pada saya, tapi seperti kata Siva tadi, dia lebih menggambarkan kekurangan atau kelebihan kewiraan masing-masing. Jadi semua nak jadi wira ni, nak jadi wira kepada rakyat. Saya kata wira ni zaman feudal dulu banyaklah, sekarang ni susah sikit lah nak jadi wira, itu kan. So jadi pada umumnya saya melihat kita boleh membina apa yang dikatakan integration platform yang kita telah lakukan tiap tahun, setiap 5 tahun. Soalnya, ini sebabnya pelan pemulihan negara ini timbul. Perkara ini berlaku, dia mendedahkan macam-macam hal, tak dapat tidak kena cari jalan untuk menyatukan ini semua, maka timbul pelan ini. Ini masa makan, masa berjalan, masa merancang. Sakit ada berterusan, kita nak selesaikan, kita baru tahu bahagian ini tak buat kerja dia, bahagian ini tak sampai. Jadi pelan ini sebenarnya ialah pembinaan satu integration platform yang tidak diberikan nama integration platform tadi, tapi dari segi sosiologinya, it is a sociological effort to create integration platform dalam pelan pemulihan negara. So, dan kita tak boleh nilai sekarang tiba-tiba kita nak nilai kejayaan pelan ni. Baru berapa bulan nak dilaksanakan kita nak nilaikan. Ingat tak dulu kalau kita ada Rancangan Malaysia Kedua, ada midterm review. Maknanya ada review. Sekarang ni saya tak anggap apa kita boleh review. Yang kita boleh review, bukan review pun. Kita bagi statistik berapa orang kena cucuk sekali berapa, cucuk 2 kali berapa. Itulah dia review yang ada pada kita. Kemudian naik pada 15,000 ke berapa ribu. Other than that, selain itu, saya melihat keadaan kita ini, saudara bayangkan, saudara depan sebuah kolam, ya. Saudara campak batu. Dia ada riak-riak. Yang kita nampak batu tu je, tempat batu tu jatuh. Tapi kita tak tengok riak-riak air itu yang sampai ke tepi tasik. Macam mana kita? Apa yang kita nak buat dengan itu? Inilah yang saya rasa perbincangan Dewan itu tak sampai ke situ yang saya anggap kecewa lah dari segi itu. Tapi saya nak kata kecewa sangat pun tidak juga, kerana kualiti parlimen tu pun kita nak tahu juga kan. Kita tak boleh nak harap dalam parlimen kita ada Winston Churchill dan sebagainya kan. Habis-habis pun bekas Perdana Menteri yang kita ada. Itu saja yang hebatnya parlimen kita ini. Analisis apakah yang berlaku di Dewan Rakyat pada hari ini kami bawakan dalam agenda awal ini. Prof. Ulong Datuk Dr. Samsul Amri, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan juga Dr. Chandra Muzaffar bersama kita dalam agenda awal ini pada malam ini. Dr. Siva, kalau saya berbalik kepada pelan pemulihan negara yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada sesi mesyuarat khas Parlimen sebentar tadi, juga dimaklumkan dan juga diberitahu bahawa kerajaan menjemput 3 pemimpin pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara. Ini untuk melihat kepada sesuatu yang lebih inklusif. Tetapi dengan melihat kepada percaturan di Dewan Rakyat, perdebatan ataupun peluahan perasaan, adakah bagaimana ini dapat berfungsi dengan baiknya? Ianya idealistik, tetapi untuk pelaksanaannya itu menjadi skeptikal di kalangan rakyat, malah mungkin juga di kalangan ahli politik. Pada pandangan Dr. Siva? Dan bagi saya ini masanya blok kerajaan dan pembangkang bersama, walaupun ramai katakan mustahil, tetapi ia tidak mustahil untuk dilakukan jika masing-masing berpegang kepada soal bagaimana untuk keluar daripada proses pemulihan ini dengan segera dan berpusatkan kepada apa bentuk pemulihan yang mahu dilakukan. Kita boleh belajar daripada negara luar. Kita belajar daripada negara Australia, New Zealand dan beberapa negara lain di mana wujud koordinasi di antara pembangkang dan kerajaan. Yang kedua, kita harus juga meraihkan kejayaan.
ada beberapa kejayaan telah dicapai tapi tidak sampai tahap yang memberangsangkan. Ketiga, kita juga harus melihat kepada kegagalan. Yang keempat, pendekatan yang mahu diambil. Barangkali akan ada pelbagai metodologi, kaedah yang boleh digunakan pakai, dan blog ini mungkin mampu untuk memberikan pandangan dan juga maklumat yang saya rasakan boleh dikongsi bersama walaupun berada dalam konteks pembangkang. Tidak semestinya pandangan mereka itu perlu ditolak sama sekali, dan ini ruang platform yang boleh digunakan pakai untuk bersama. Ini juga masanya untuk mendapatkan pelbagai pandangan maklum balas bukan sahaja dalam kalangan pembangkang sahaja tetapi mereka yang berada di luar, supaya ia mempamir satu konteks yang saya namakan sebagai pelindung. Pelan pemulihan negara harus dilihat sebagai pelindung kepada kesemua kumpulan sasar, dan akhirnya barulah kita mampu untuk mendepani cabaran yang bakal kita hadapi daripada pelan pemulihan tersebut. Dalam konteks ini, kalau mau dilihat sebagai pelindung, ya harus merentasi fahaman politik, etnik, kepercayaan, ritual, Semenanjung, Sabah, Sarawak, segalanya harus dibawa bersama supaya pemulihan itu dilihat bersifat komprehensif, holistik, praktikal dan rasional. Jadi Zul, saya rasakan bahawa ini masanya untuk kedua-duanya membawa satu keseimbangan baru dalam konteks politik kita. Barangkali ini boleh membantu untuk menstabilkan suhu politik yang sedang menggeledak, mendidih, meredakan keadaan. Tetapi kesemua ini memerlukan iltizam dan juga iktibar daripada pelbagai pihak. Ia tidak boleh datang pada satu pihak. Barangkali ia juga membawa kepada persoalan siapa yang bersedia untuk berkompromi dan juga berkorban, di manakah akhirnya mereka memberikan keutamaan kepada rakyat yang sebenarnya mahu melihat adanya pelindung kepada keperluan, kemahuan dan juga pembacaan ke atas mindset mereka. Bagaimana persepsi positif itu dapat diwujudkan pada ketika ini dikala kepercayaan rakyat terhadap ahli politik di belah mana-mana pihak pun semakin kurang, mereka benar cukup marah dan juga cukup kritikal terhadap ahli politik, dan juga kalau ikut kepada pelan pemulihan ekonomi dan juga majlis pemulihan negara ini, bagaimana itu quick win yang kita dapat lihat? Bagaimana kita rakyat melihat dan juga mengukur, oh benar mereka duduk sekali, mereka duduk berbincang, mereka mengetepikan ideologi politik, mereka mengutamakan rakyat dan benar-benar melindung. Apa yang kita dapat lihat dan juga apa yang dapat kita ukur, Dr. Siva, buat setakat ini? Kerana seolah-olah perkara itu tidak diarus perdanakan dan tidak dapat dijelmakan dan juga tidak dapat dirasai oleh rakyat. Pada pandangan doktor? Tak, bagi saya di sinilah perlu mempamir kewibawaan mereka sebagai tokoh politik di mana tidak lagi memberikan keutamaan kepada fahaman ataupun ideologi politik tetapi memberikan keutamaan kepada soal rakyat. Sudah pastilah akan ada pihak yang merasakan bahawa mereka tidak mahu bersetuju kerana akan dilihat seolah-olah jika pelan pemulihan negara itu berjaya, seolah-olah kredit akan diberikan kepada kerajaan. Tapi dalam konteks ini saya rasakan rakyat pun sudah matang. Rakyat pun sudah mendapat pelbagai maklumat dan juga informasi daripada pelbagai platform mereka. Jika itu menjadi satu kekhawatiran dalam kalangan pemimpin, maka sukarlah untuk kita mencapai hasrat sebenar. Dalam konteks ini masanya untuk perbaiki imej dan juga tafsiran yang diberikan ke atas tokoh politik yang berada di bawah paras yang memberangsangkan. Jika mahu memperbetulkan persepsi, pandangan ke atas mereka, barangkali dengan mempamir kematangan untuk bersama dalam satu blok, walaupun boleh berbeza, tapi berbeza dalam konteks fahaman politik tidak sebenarnya akan menidakkan titik persamaan yang boleh dicapai bersama. Bagi saya, boleh bersetuju dalam tidak bersetuju, boleh mencari satu konsensus jika masing-masing melihat pelan ini adalah pelan sebenar kepada perlindungan kepada rakyat. Jika melihat pelan ini sebenarnya bertujuan untuk memulihkan bukan saja sektor kesihatan, ekonomi, politik, tetapi juga unsur sosial, ikatan dalam kalangan masyarakat di antara individu dengan individu, pemimpin dengan masyarakat, rakyat dengan rakyat. Jadi ini harus digunakan sebagai landasan untuk membawa kesemuanya bersama. Tetapi jika tidak menggunakan peluang ini, saya khawatir rakyat akan kembali kepada prinsip rakyat jaga rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjaga rakyat. Jadi dalam konteks ini, apakah mahu kembalikan, memulihkan semula tafsiran, pemahaman ke atas peranan dan juga maksud dan makna yang diberikan sebagai seorang wakil rakyat, ataupun membiarkan rakyat menjaga rakyat? Dan jika kita bergerak ke arah itu, saya takut itu akan memberikan satu isyarat ataupun mesej yang berbeza kepada rakyat, seolah-olah ahli politik masih lagi terus berpolitik, tidak mahu membelakangkan seketika, melakukan gencatan senjata ke atas politik, seolah-olah masih lagi mahu bergelut dalam sandiwara politik ini semata-mata untuk mencapai hasrat mereka dan bukannya rakyat.
Dr. Chandra, mungkin pandangan Dr. Chandra dapat kita garap juga di situ, dan juga rakyat mahu keluar daripada kesengsaraan ini pada ketika ini, masalah ekonomi, masalah COVID. Dan kalau plan pemulihan itu disandarkan sebagai satu blueprint untuk keluar, apa yang perlu diambil pada ketika ini, Dr. Chandra? Saya nak kembali kepada soal ni tentang kerjasama antara dua pihak ini. Ada 3 faktor yang kita harus memberi perhatiannya. Sistem politik kita adalah sistem adversarial. Ya, ini sifatnya. Ahli-ahli sains politik selalu mengatakan this is an adversarial system. Di mana-mana pun, di mana ada sistem pilihan raya yang kita menganuti dan cara kita mendirikan kerajaan, pembangkang dan sebagainya, adversarial. Bermakna dia berdasarkan pada permusuhan. That is a fact. Inilah kelemahan yang ada pada sistem yang kita mewarisi daripada Britain, daripada Barat, adversarial. Termasuk sistem perundangan kita juga unsurnya adversarial. Politik lebih jelas adversarial di sistem. Itu masalah besar. Kita harus memahami ini. Tapi ada 2 lagi faktor yang jelas dari segi apa yang berlaku dalam sistem parlimen kita. Yang pertama, dalam keadaan sedemikian rupa, sekiranya ada sebuah parti yang dominan, seperti Barisan Nasional dulu, Perikatan dulu, dominan, masih ada pembangkang. Jangan lupa bahawa pembangkang dalam sejarah kita tak pernah dapat kurang daripada 35% undi. Termasuk pada saat-saat di mana jumlah kursinya begitu kecil. 35%. Bermakna peratusan yang boleh membanggakan. Kalau kita fikir secara mendalam, kita ini ada sistem dominan yang membenarkan pihak lain untuk bergerak. Dan mereka boleh memain peranan. Tak ada masalah. Tapi sekarang, sejak pilihan raya 2018, tak ada politik dominan lagi. Tak ada gabungan yang dominan. 2018, Pakatan Harapan bukan dominan. Ada satu unsur yang begitu penting tentang Pakatan Harapan dalam perbincangan kita ini tentang dominance dan non-dominance dan sebagainya. Buat kali pertamanya dalam sejarah pilihan raya kita ini, parti yang memerintah, yang dulu selalu dominan ya, tapi parti yang memerintah selepas pilihan raya 2018 adalah parlimen yang tidak mewakili majoriti kaum di negara kita. Tak pernah ini berlaku. Kerana Pakatan Harapan hanya dapat 27% daripada undi Melayu. Hanya 27%, mungkin kurang. Majoriti yang menyokong Pakatan Harapan adalah masyarakat China dan India. Mengikut kajian-kajian tertentu, 95% daripada China menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya ini. Dan 75% daripada undi India memihak kepada Pakatan Harapan. Ini luar biasa dalam sejarah kita, tak pernah berlaku. Dan ini ada implikasinya. Dan implikasinya yang kita menyaksikan dalam tempoh 2 tahun Pakatan Harapan memerintah. Dia parti yang memerintah tapi tidak mewakili kaum yang majoriti. Dan ada kesan-kesannya yang begitu jelas. Beberapa perkara-perkara yang berlaku termasuk ini mempengaruhi tindak tanduk UMNO dan parti-parti yang lain. Ini harus kita memahami bahawa kita menghadapi satu masalah yang besar. Tidak ada parti yang dominan. Untuk menggalakkan parti-parti lain itu bekerjasama untuk bertolak ansur dan sebagainya susah. Kerana tak ada parti yang dominan dalam parlimen yang boleh memain peranan. Kalau kita nak ambil satu contoh dari
masa lampau kita ini. Dalam krisis konfrontasi pada tahun 64, kita tahu bahawa jelas sokongan rakyat jelata kepada Perikatan Nasional, termasuk daripada masyarakat Cina dan sebagainya. Yang sebelumnya dalam pilihan raya 59, sokongan mereka tak begitu hebat kepada Perikatan. Tetapi 64 kerana konfrontasi mereka sokong. Bukan saja mereka sokong dari segi usaha-usaha untuk mengembling tenaga masyarakat kita, sokongan daripada semua kaum. Termasuk kumpulan-kumpulan tertentu daripada Sabah dan Sarawak. Tapi sekarang keadaan dah ubah. Kita menghadapi krisis yang berbeza daripada krisis konfrontasi, tapi ini krisis yang lebih besar, jauh lebih besar. Tapi tak ada parti dominan. Satu masalah besar. Yang kedua, kita tak ada seorang pemimpin di parlimen yang boleh memain peranan sebagai tokoh yang boleh menyatu padukan semua pihak, yang dihormati, yang disegani, yang boleh memain peranan ini. Mungkin kalau sekali lagi banding dengan 64, kita dapat menafikan kedudukan Tunku Abdul Rahman pada masa itu memang dominan. Dia ketua Perikatan, tetapi dia lebih daripada ketua Perikatan. He was seen as the leader of the whole nation. Ya, yang kita kata whole nation approach. You need a leader. Tak wujud sekarang ni. Walaupun kita ada Perdana Menteri dan sebagainya, tapi Perdana Menteri dia menghadapi masalah besar kerana parti itu sendiri timbul daripada, wujud daripada keadaan luar biasa. Ya, kita tahu itu keadaannya, tapi tak ada individu. Dan izinkan saya, Zul, menyatakan ini secara terbuka yang pernah saya katakan dalam platform-platform yang lain. Dalam konteks ini, saya sungguh kecewa dengan peranan Dr. Mahathir Mohamad. Sungguh kecewa. Dan saya nak mengatakan secara terbuka, ini harus dirakamkan. Saya sungguh kecewa dengan peranan yang dimainkan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Dalam keadaan ini, beliau boleh memain peranan ini sekiranya beliau tak bertindak sebagai a street politician. Saya secara terus terang, sama negeri Kedah, dia memain peranan sebagai street politician. Kita memerlukan seorang yang boleh memain peranan sebagai statesman. Sekiranya dia berperanan sebagai statesman, mungkin keadaannya berbeza. Dia dapat menyatu padukan, dapat menjadi macam jambatan antara parti-parti dan sebagainya. Tapi kalau kita bertindak sebagai street politician, dia tak boleh memain peranan ini. Dia gagal. Kita memerlukan seorang statesman dalam keadaan ini. Tak wujud. Itulah sebabnya, jangan harapkan pada kerajaan perpaduan dan sebagainya. Yang kita harus cuba kerjasama, kolaborasi, working together, sekurang-kurangnya. Program tertentu, minimum program. COVID, ini kita nak capai. Make our vaccination program a successful program. Kita pastikan bahawa kita kurangkan kita penjangkitan. Soal hospitalization itu critical. Kita harus mempertahankan kita punya sistem kesihatan. Kita buat benda-benda ini. Work together. Dan kita boleh work together. Kerana sebahagian daripada usaha-usaha ini boleh kita lakukan di peringkat konstituensi. Di peringkat konstituensi, ya, tengok begitu berkesan sekiranya setiap ahli parlimen dan Dewan Undangan dalam kawasan parlimen tertentu, mereka bekerjasama. Mereka bekerjasama, cuba membantu antara satu sama lain. That would be very, very good sekiranya kita boleh dicapai. Setakat itu, boleh kita cuba. Dan kita semua juga harus membantu. Yang saya maksudkan, pengamat politik, kita punya pengulas-pengulas politik, ahli-ahli akademik, kita harus membantu. Untuk semua pihak bekerjasama. Kerana saya begitu khawatir. Saya mengkongsikan kekhawatiran ini dengan Dr. Siva dan Prof. Syamsul.
Saya khawatir tentang masa depan negara kita. Kerana implikasi tertentu daripada apa yang sedang berlaku ini mungkin akan mengancam kedudukan negara kita. Itulah sebabnya kita harus membuktikan bahawa kita boleh bekerjasama. Kita boleh sama-sama berkanding bahu dalam soal ini. Kenapa Kit Siang, Lim Kit Siang? Dia dah berumur 80 tahun. Dr. Mahathir dah 96. Ya. Jadikan ini sebagai satu sumbangan besar kepada masyarakat kita dalam peringkat terakhir dalam riwayat hidup mereka. Apa salahnya? Okey, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam segmen terakhir selepas ini. Okey, kita sentiasa tak cukup masa untuk orang-orang yang hebat. Kita di blok ketiga pada kali ini. Dr. Chandra mengatakan bahawa tadi whole of nation approach memerlukan leadership dan juga kepimpinan. Dan itu yang ada vacuumnya dalam keadaan pada hari ini. Tetapi rakyat juga sudah membuktikan ada banyak solusi dan juga pendekatan yang dilakukan sesama masyarakat sendiri. Saya memuji dan juga mengambil contoh apabila rakan-rakan di aplikasi pembangunan aplikasi membuat kitajaga.co contohnya melakukan crowdfunding tertentu. Dan Dr. Chandra juga mengatakan bahawa ada yang dapat digerakkan sesuatu oleh rakyat itu sendiri. Dan inilah sandaran harapan yang dilakukan dan menjadi motivasi kepada rakyat pada hari ini. Bagaimana itu dapat ditambah baik sekiranya vacuum kepimpinan itu ada? Whole of nation of approach ni bagaimana dapat digerakkan? Kerana rakyat mungkin lebih ke hadapan pemikiran mereka berbanding ahli-ahli politik dan juga sistem yang sedia ada. Kerana mereka ini tak ada kepentingan tertentu. Sebab itu rakyat tu mereka lebih berdepan. Tak ada vested interest. Ya. Dan saya setuju ada beberapa contoh-contoh. Ya. Saya memang apa yang berlaku di Kelantan umpamanya pekedai-pekedai dari keturunan Cina tolong masyarakat Melayu, dan di tempat-tempat yang lain masyarakat Melayu tolong masyarakat bukan Melayu, masyarakat India dan sebagainya. Memang ada banyak contoh. Dan ini harus memberi keutamaan dalam media kita. Saya nampak media kita ini pun masalah juga. Secara terus terang lah Ada sebahagian daripada media kita ini, mereka ini main politik sebenarnya. Mereka main politik. Cara mereka highlight benda-benda tertentu dan sebagainya. Kita ini bukan bodoh. Kita faham. Mereka punya agenda politik, udang sebagai batu, dalam cara mereka memberi keutamaan kepada isu-isu tertentu. Tapi mereka juga harus mengenepikan soal-soal ini. Memberi tumpuan kepada krisis kita, penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Itu yang paling penting. Lupakan segala-galanya. Memberi tumpuan kepada soal ini. Dan sekiranya itu boleh digalakkan dan kita memberi keutamaan kepada apa yang berlaku ini, aspek-aspek tertentu yang sungguh menggalakkan ini, kita hanya dapat dalam alternative media, bukan dalam mainstream media. Tak mereka tak laporkan pun apa yang berlaku ini. Ini harus dilaporkan. Tapi selain daripada ini kan saudara, kita perlukan kepimpinan juga. Dan sekiranya kita boleh bermula dengan kerjasama, collaboration, minimum, setakat minimum. Itu pada hemat saya adalah satu kemenangan besar. Itu juga harapan yang kita sandarkan. Terima kasih Dr. Chandra. Mungkin saya minta Prof Samsul atau Prof Samsul dulu. Apa harapan lagi pada ketika ini? Apa jalan lagi? Sebab akhirnya rakyat, apa sahaja kita bincang baik di Dewan Rakyat, baik di platform sebegini, rakyat mahukan solusi, mahukan ketenangan dan mahukan satu perlindungan yang mereka tidak rasakan pada hari ini. Pada pandangan Prof Samsul, bagaimana analogi yang mudah untuk kita bergerak ke hadapan? Pada saya sebenarnya pengayuh di tangan, perahu di air. Ini yang Prof Chandra sudah cakap. Siapa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Kita kena berkayuh lah. Jadi nak berkayuh ni macam mana? Siapa yang boleh berkayuh perahu besar dengan satu kayuh? Tak boleh. Dia mesti sama-sama 5 orang, 10 orang. Kita tengok Olimpik hari ini kan. Dia tak ada perahu berkayuh seorang. Tak ada, peraduan tu tak ada. Walaupun 100 meter lagi seorang, tapi bila berkayuh, dia ramai. Jadi kalau kita boleh ambil itu sebagai contoh, itulah yang dimasukkan oleh
Dr. Chandra tadi, dan juga saya sebut, how can we find this platform? Macam mana kita nak cari platform ini? Integration platform. Dr. Chandra berpendapat bahawa ini memerlukan a statesman. Not a leader only, but a statesman. Beyond the leader. Orang yang boleh melihat, tidak lagi membezakan ini pembangkang, penyokong. Habislah itu. Kita ni dalam keadaan yang terancam. Apa kita boleh buat? Jadi di sini kita menunggu di mana dia statesman itu. Dr. Chandra dah kata dia kecewa pada seseorang ahli politik di Malaysia ni kan. Jadi sebenarnya saya pernah berbincang dengan ditanya oleh pemerhati dari luar negeri. Sebenarnya we need a mediator sebenarnya. We are good at bargaining, we are good at negotiation, but when we cannot resolve, we need a mediator. You know who is the mediator in the country now? Agong. He's trying to do whatever he could. Orang kata begini, orang kata begitu. But within his limited space, he's trying to do it. So, pada saya dia masih lagi the mediator par excellence at the moment. Jadi saya tak nampak statesman itu datang. Tapi yang kita ada, I don't want to say second best, but for me, he has done as much as he could, which a lot of politicians cannot do. Because they're not in a position to be seen as fair. Itu pun kritikan orang ramai banyak terhadap tindakan-tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Yang Bertuan Agong itu. Jadi dalam keadaan sekarang yang saya nampak jelas ialah usaha, ini jangan lupa kita ni menghadapi macam campak batu tengah air tadi. The issue is that yang tengah-tengah air tu, penyakit tu kita kena selesaikan. Tetapi seiring dengannya riak-riak yang datang bersamanya, pendidikan pemisahan minoriti dan sebagainya. Ini sekarang sudah timbul vaccine inequality. Ini kita baru sebut kita punya rancangan 30 tahun mengenai welfare negara kita. Tak ada vaccine inequality tak masuk dalam tu sebagai satu elemen. Padahalnya inilah yang penting sekali. Jadi kalau kita boleh menghadapi dengan keadaan yang berfikir lebih mendalam dan mencari perbezaan ini dan mencari mengesan perbezaan ini dan mencari titik-titik pertemuan. Itu je yang saya nampak sekarang ni. Bukannya, it's not a day to show how good you are, macam mana you hebat berhujah, macam mana argument you terbaik. No, this is not the time. Ini bukan waktunya. Itu sebabnya saya cadangkan bila ditanya slogan saya katakan, ada kerajaan gagal. Mengapa kita tak pembangkang prihatin? Lebih baik daripada kerajaan gagal. Pembangkang prihatin, campur dua, boleh jadi baik kan? Jadi ini persepsi orang bawah macam itulah. Mengapa dia tak ada yang betul ni? Itu dari satu segi saya juga pernah mendengar, is this a hate campaign against the government? It's not a critic anymore. It's a hate campaign. So pada saya ini tak sihat lah. Dari segi untuk rakyat kita diracuni fikiran itu. Betul, banyak salah, banyak silap. But you don't have to hate them. Ini mengingatkan saya Trump dan pasukannya yang menyerang Capitol Hill. Kita belum sampai lagi menyerang parlimen kan. So ini yang saya lihat. Nauzubillah, jangan. Tapi Dr. Siva, mungkin akhirnya nanti kita mencari negarawan untuk menyelesaikan seluruhnya, tapi itu perbincangan yang perlu kita lakukan dari masa ke masa. Secara mudahnya untuk hari pertama mesyuarat khas parlimen pada hari ini, apa yang kita harapkan untuk hari-hari yang seterusnya? Jika ada ahli parlimen yang menonton hari ini, mungkin harapan dan juga sandaran itu yang kita dapat nyatakan pada kali ini. Apa yang kita mahu lihat untuk beberapa hari yang mendatang sepatutnya, Dr. Siva? Dan bagi saya harap ahli politik boleh ketepikan fahaman ataupun ideologi politik seketika, lakukan gencatan supaya memberikan maksud
ke atas aspirasi sebenar yang berpusatkan kepada rakyat, sudah pasti kita mahu melihat bagaimana masing-masing mampu untuk kenal pasti punca kenapa kita masih lagi belum mencapai sasaran sebenar, dan daripada proses itu barangkali kesemua yang terlibat mampu untuk menggambling idea dan juga pemikiran mereka untuk melahirkan satu koordinasi dalam kalangan mereka yang terlibat, dan akhirnya akan bentuklah satu bentuk kepimpinan yang saya rasakan walaupun tidak mencapai hasrat negarawan, sekurang-kurangnya mereka boleh memberikan maksud kepada kedudukan dan tanggungjawab sebagai seorang ahli politik. Ahli politik bukan sekadar bermain ataupun bersilat dalam gelanggang politik, tapi mereka juga sebenarnya bertanggungjawab ke atas soal sebenar, iaitu memulihkan keadaan kepada apa yang mampu diraihkan oleh rakyat. Rakyat mahu kemahuan, keperluan dan juga pemetaan ke atas pemikiran mereka itu difahami, digarap dan juga dirungkai sebaik mungkin, bukan dari sudut politik tetapi dari sudut nilai kemanusiaan dan juga kemasyarakatan. Jika itu dapat dicapai, saya percaya kesemua ahli politik akan mampu untuk mengembalikan reputasi, kredibiliti dan juga kewibawaan mereka. Ini masanya untuk membelakangkan apa saja perbezaan tetapi melihat di manakah adanya titik-titik persamaan dalam kalangan mereka. Jadikan itu sebagai satu aset, bukan liability, ke arah proses perubahan dan juga pembangunan negara bangsa ini, kerana tanggungjawab itu adalah tanggungjawab bersama. Apa mungkin sebagai rakyat juga kita mengukur keberkesanan ataupun berfungsinya dan juga mencapai matlamatkah mesyuarat khas yang berlangsung dari hari ke hari dalam minggu ini? Kita juga perlu memainkan peranan yang baik kerana rakyat juga kadang-kadang terpesong naratif dan juga terpesong pemikiran dan juga argumen mereka kadang-kadang itu tidak dapat dinafikan. Lantas daripada apa yang berlaku sepanjang minggu ini di Dewan Rakyat, bagaimana rakyat perlu mengukur keberkesanan dan juga matlamat yang dicapai daripada mesyuarat khas ini? 3 perkara mudah kalau dapat kita ambil. Tak, saya rasakan kita tidak mampu untuk puaskan kesemua hati rakyat. Rambut sama hitam, hati lain-lain, apatah lagi yang tak berambut. Jadi sudah pasti akan ada keselesaan yang berbeza-beza. Jadi bagaimanakah mampu untuk kita sekurang-kurangnya mencapai hasrat majoriti masyarakat. Itu yang pertama saya rasakan perlu dilakukan supaya rakyat rasakan bahawa keutamaan diberikan kepada keperluan kemahuan mereka. Kedua, sejauh manakah rakyat tidak lagi melihat mereka dibelakangkan oleh pemimpin, wujudnya kesengsaraan secara berterusan, penderitaan, di manakah wujudnya sistem security ke atas kedudukan mereka. Ketiga, saya rasakan bahawa rakyat mahu melihat pemimpin yang committed kepada mereka, bukannya kepada kedudukan pangkat ataupun kuasa. Jadi rakyat mahu melihat ahli politik itu keluar membantu dan juga menjernihkan kedudukan mereka. Jadi jika itu dapat dilakukan, barangkali rakyat akan merasa puas hati dengan apa saja tindakan dan juga maklum balas serta perubahan yang cuba dibawa oleh wakil rakyat. Ini bukannya kita generalisasikan kepada semua wakil rakyat ataupun pemimpin, tidak. Tetapi hari ini saya rasakan ia berada dalam kedudukan kritikal kerana sistem penyampaian, sistem penyaluran dipersoalkan, ketirisan, kebocoran, kecairan. Bagaimana itu mampu diatasi, dan itu hanya dapat diatasi jika sekiranya pemimpin ini menjadi contoh dan juga role model kembali kepada rakyat. Rakyat memerhati, memahami. Mereka tidak lagi terikat dengan soal wala ataupun ketaatan yang tidak berbelah bagi sebagaimana yang pernah wujud sebelum ini. Hari ini ianya sudah berubah, literasi politik sudah berubah, kadar celik huruf sudah berubah. Bermakna rakyat mahukan pemimpin yang menjiwai keperluan kemahuan mereka dan bukannya menjiwai kepentingan peribadi ataupun semata-mata mempertahankan soal politik ataupun parti politik. Saudara Zul, boleh saya Silakan. tambah sikit? Silakan Prof. Long. Saya rasa satu perkara kita belum buatlah, bertanya kepada rakyat. Pernah kita buat? Awak ni silakan bertanya kepada rakyat. Saya rasa ini yang paling penting sekali. Kita macam-macam ada Google Form lah. Kita boleh laksanakan. Pandai orang ni analisis berjuta-juta duit dia dapat dari buat kerja ni. Tapi kita tak pernah bertanya pada rakyat menggunakan metodologi ini. Saya rasa sudah sampai seperti kata Prof. Siva tadi. We are politically literate. Mampu menjawab dan mengupas. Saya rasa dengan a simple one page question, you will is better than, lebih baik daripada social media. Kerana kita dapat menyalurkan pandangan rakyat secara langsung. Itu pandangan saya lah.
bertanya kepada rakyat. Itu juga yang kami akan usahakan. InsyaAllah, terima kasih Prof. Ulong atas cadangan. Dan kerana itu juga yang diperlukan dalam negara ini, rakyat memberikan pandangan, rakyat memberikan saluran, tetapi kadang-kadang mungkin di platform yang tidak didengari oleh orang yang bertanggungjawab untuk membawanya ke atas, ke Dewan Rakyat. Terima kasih untuk hari ini, untuk agenda awal di malam ini. Cukup dulu kita berbahas, cukup dulu kita menyuarakan pandangan. Terima kasih Prof. Ulong, terima kasih Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan juga terima kasih Dr. Chandra Muzaffar kerana memberikan perkongsian ilmu, perkongsian pengetahuan dan juga pandangan bersama kami malam ini. Terima kasih kepada anda. Kami juga mahukan suara anda. Suarakan apakah pandangan anda untuk dibawa ke Dewan Rakyat. Mungkin di platform media sosial kami, di ruangan komen yang molek-molek saja di situ, sudah pasti akan kami bawakan juga dalam perbincangan kami dalam agenda awal ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi esok.